Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, gara-gara sentuh 3R dalam kempen di PR Kenenggiri, Muhyiddin terima padah apabila polis akan memanggil Muhyiddin beri keterangan pada Selasa ini. Saudara-saudara sekalian, tindakan Muhyiddin Yassin cuba mengungkit semula isu pelantikan Perdana Menteri sewaktu era yang di Pertuan Agong daripada Pahang iaitu Sultan Abdullah kini menjadi malapetaka kepada Muhyiddin sendiri. Polis akan memanggil Muhyiddin untuk beri keterangan Selasa ini. Seakan-akan Muhyiddin masih tak puas hati dia tidak dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10, karena kata Muhyiddin Yassin di dalam ceramah kempen PR Kenenggiri, beliau kata sepatutnya dia dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10 dengan mempunyai sokongan pengundi parlimen sebanyak 115. Tapi sehingga ke waktu ini belum ada satu pun senarai yang kita terima yang kuku siapa ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang menyokong beliau. Tiada yang tampil mengaku, tiada juga yang Muhyiddin kata dedahkan siapa orang itu. Jadi ada netizen kata, kalau air liur saja, cakap-cakap saja tanpa bukti, siapapun boleh lakukan. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku hari ini ialah polis akan memanggil pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi keterangan pada Selasa ini berhubung ucapannya yang didakwa menyentuh isu 3R, yaitu kaum, agama, raja ketika berkempen bagi PRK Dun Nenggiri baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Rezarudin Hussein berkata setakat ini pihaknya sudah menerima 29 laporan daripada pelbagai pihak berhubung perkara itu. Kita memanggil beliau untuk beri keterangan pada 20 Ogos bagi membantu siasatan, katanya ketika dihubungi bernama. Sebelum ini tular di media sosial ucapan bekas Perdana Menteri itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah ketika baginda yang di Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang juga adalah Menteri Besar Pahang menerusi hantaran di laman Facebook semalam menzahirkan perasaan kecewa serta terkilan dengan kenyataan Muhyiddin dan memohon pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen Pagoh itu. Saudara-saudara sekalian, itulah kata orang, dah terlajak kata tak boleh undur. Ataukah memang Muhyiddin Yassin masih bercita-cita besar menjadi Perdana Menteri sehingga dia sanggup mengungkit semula isu ini, padahal telah pun disetelkan dan telah diketahui bahawa ketika Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong memanggil Muhyiddin dan Anwar Ibrahim mencadangkan untuk pembentukan kerajaan perpaduan, Muhyiddin menolak. Yang terima ialah Anwar Ibrahim. Itu sebabnya layaklah Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Di samping itu, Anwar Ibrahim mempunyai cukup jumlah yang menyokong beliau, termasuk daripada UMNO Barisan Nasional, GPS dan GRS, serta beberapa ahli parlimen yang bebas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini didedahkan sekali lagi. Kesilapan pemimpin, janji tak realistik, punca Perikatan Nasional tewas di Nenggiri, kata penganalisis. Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia berkata, kesannya sangat besar sehingga pengundi yang menyokong PN tak keluar mengundi. Kesilapan besar oleh seorang pemimpin utama Perikatan Nasional PN dan janji-janji yang tidak realistik adalah antara sebab. Kekalahan gabungan itu dalam PR Kenenggiri semalam, kata seorang penganalisis politik.
Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia berkata, salah satu kesilapan ketara adalah kenyataan dibuat oleh pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sendiri terhadap Sultan Pahang Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Saya rasa ini sangat mempengaruhi pengundi Melayu yang sangat menghormati bekas Yang di-Pertuan Agong itu, katanya kepada FMT sambil menambah, kesannya sangat ketara sehingga mereka yang sepatutnya mengundi Perikatan Nasional tidak keluar mengundi. Muhyiddin didakwa membuat kenyataan yang tidak menghormati Sultan Abdullah ketika berkempen di PRK Nenggiri apabila mendakwa beliau mendapat sokongan 115 ahli parlimen selepas PRU 2022 dan Agong sepatutnya melantik beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Fauzi juga berkata pendekatan Perikatan Nasional dalam menangani isu tempatan di Nenggiri turut menyumbang kepada kekalahannya. Kita mesti ingat, Perikatan Nasional membuat beberapa janji yang sangat tidak realistik, seperti mahu menyelesaikan isu hak tanah yang melibatkan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar dalam masa 24 jam, katanya. Sepanjang kempen, pemimpin PAS menuduh berlaku salah urus dalam Kesedar berkait isu tanah dan melambatkan pemberian geran kepada penduduk. Bagaimanapun, pengerusi Kesedar Zawawi Othman menafikan dakwaan tersebut dan menyatakan proses pemindahan tanah memakan masa yang lama kerana mereka perlu mematuhi prosedur kerajaan negeri. Seorang aktivis yang dikaitkan dengan Pakatan Harapan, Hishamuddin Ghazali berkata, dalam analisisnya, agitasi PAS mengenai isu tanah dengan Kesedar dan Velcro tidak berjaya mempengaruhi pengundi. Usaha positif Kesedar dan Velcro di bawah Kerajaan Perpaduan berjaya menangani tuntutan tanah Penoroka dan menghidupkan kembali agensi-agensi tersebut, katanya. Malam tadi, Barisan Nasional berjaya merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri apabila calonnya Azmawi Fikri Abdul Ghani menang dengan majoriti 3,352 undi dalam pertandingan 1 lawan 1 menentang calon Perikatan Nasional Rizwadi Ismail. Saudara, yang paling panas tentang isu ini ialah apabila berlaku kesilapan dalam penyataan pengerusi Perikatan Nasional sendiri, iaitu Muhyiddin Yassin, apabila beliau menyentuh tentang Sultan Pahang Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Saya rasa ini sangat mempengaruhi pengundi Melayu yang sangat menghormati bekas Yang di-Pertuan Agong itu. Dalam kempen itu, Muhyiddin bercakap tentang dakwaan bahawa beliau sepatutnya dilantik menjadi Perdana Menteri pada PRU yang baru ini, menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Kerana Muhyiddin mendakwa beliau mendapat sokongan 115 ahli parlimen selepas PRU 2022 dan kata beliau Agong sepatutnya melantik beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Perkara ini telah pun membuatkan rakyat di Nenggiri, khususnya orang Melayu, menolak dan mereka sanggup tidak keluar mengundi. Dengan tanda petik, mereka sepatutnya mengundi PN tapi tidak keluar mengundi. Sampai begitu sekali perkara ini mempengaruhi pengundi Melayu. Jadi itu kesilapan besar Muhyiddin Yassin. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini, tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rafizi akhirnya sangkal dakwaan kononnya seorang menteri PKR akan digugurkan dalam kabinet. Rafizi kata itu hanya polemik politik. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyangkal spekulasi berkenaan seorang menteri PKR akan digugurkan dalam kabinet. Beliau berkata, menurut laporan Sinar Harian, Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR menyifatkan spekulasi tersebut hanya polemik politik dan taktik lapuk untuk menyerang kerajaan.
Saya nasihatkan begini, katanya. Saya rasa ini taktik lapuk. Apabila lawan kami tidak boleh berdepan hal lebih penting, seperti hal ekonomi dan pentadbiran. Jadi diambil isu-isu picisan seperti ini untuk disebar dan dipolitikkan, kata Rafizi lagi. Pada 12 Ogos lalu, Free Malaysia Today memetik sumber yang membayangkan seorang menteri daripada PKR berisiko ditukar portfolio atau digugurkan daripada kabinet atau atas faktor persepsi. Atas faktor prestasi, bukan persepsi. Laporan itu turut mendakwa seorang menteri besar dijangka dilantik sebagai Menteri Persekutuan. Ia juga memetik sumber DAP yang mendakwa rombakan kabinet mungkin dibuat pada akhir bulan ini. Dalam beberapa timbalan menteri, mungkin dilantik sebagai menteri penuh. Namun, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga telah menafikan spekulasi itu. Kata Anwar, baru saya diberitahu. Macam mana saya tak dengar lagi? Siapa nak tolong reshuffle rombak itu? Saya tak dengar. Serius ni, saya belum dengar, kata Anwar lagi. Sementara itu, Rafizi berkata sepanjang 25 tahun menjadi anggota PKR, parti itu dalam keadaan paling stabil dan aman pada masa ini. Tiada apa-apa masalah daripada PKR ketika ini, kata Rafizi lagi. Wow, pengakuan Rafizi ini memang luar biasa. Dia kata sepanjang 25 tahun menjadi anggota PKR, parti itu dalam keadaan paling stabil dan aman pada masa ini. Belum pernah seaman itulah, kata Rafizi lagi. Tiada apa-apa masalah daripada PKR ketika ini. Jadi kata Rafizi lagi, tiada masalah, dan itu hanya polemik politik. Tiada Menteri PKR yang akan digugurkan, dan Anwar Ibrahim pun telah menafikannya. Sehingga kan Anwar Ibrahim kata juga, dia kata apa? Dia kata dia pun tak tahu dari mana sumber itu, dari mana kamu dengar, dia pun tak tahu, dan siapa yang tolong membuat reshuffle tersebut, katanya. Dan Rafizi kata beliau menasihatkan, saya nasihatkan begini, katanya, saya rasa ini adalah taktik lapuk. Apabila lawan kami tidak boleh berdepan hal penting untuk negara, seperti hal ekonomi dan pentadbiran. Jadi mereka ambillah isu-isu picisan seperti ini untuk disebar dan dipolitikkan. Dengan kata lain, pembangkang sudah kehabisan modal. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Adakah anda juga berpendapat bahawa pembangkang sudah mula kehabisan modal sehingga menggunakan isu-isu picisan yang seperti ini? Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas PRK Dun Nenggiri, adakah kita akan melihat kejatuhan kerajaan PAS Kelantan? Adakah rentetan domino akan berlaku selepas ini? Dan Kelantan akan tiba-tiba selepas lebih 30 tahun di perintah PAS akan tumbang keseluruhannya? Jangan diambil mudah kemenangan Barisan Nasional di Dewan Undangan Negeri Nenggiri, kerana ia boleh menjadi satu domino yang boleh meruntuhkan semua kerajaan PAS di Kelantan. Salah seorang daripada pemimpin kerajaan perpaduan, iaitu Muhammad Sabu yang juga Presiden Amanah, mengatakan bahawa Kelantan kini sudah sedia untuk berubah. Amanah mengucapkan tahniah kepada YB Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani yang dipilih sebagai adun bagi N43 Nenggiri hari ini, kata Presidennya Datuk Seri Muhammad Sabu. Kemenangan ini adalah satu isyarat jelas bahawa rakyat Kelantan telah bersedia untuk membuat perubahan bagi mengangkat gabungan perpaduan mentadbir Kelantan dalam pentadbiran pilihan raya akan datang, katanya lagi. Katanya, dalam kenyataan menjelang pengisytiharan rasmi SPR kemenangan calon BN yang mewakili perpaduan di Nenggiri.
Bagi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu, kemenangan ini disumbangkan oleh kerja keras Jentera Gabungan Perpaduan. Justru saya mengucapkan setinggi penghargaan kepada Jentera Amanah di semua peringkat di atas komitmen yang diberikan, katanya. Saya menyeru Jentera Amanah untuk menumpukan segala kekuatan yang ada untuk memastikan kemenangan calon perpaduan dalam PRK pilihan raya kecil Dun Mahkota, kata beliau dalam satu kenyataan hari ini. Maklumat tidak rasmi menunjukkan BN menang dalam PRK Nenggiri dengan majoriti melebihi 3,000 undi mengalahkan calon PAS. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda pula tentang pendapat ataupun luahan daripada Mat Sabu ini? Yaitu sebenarnya Kelantan kini sudah bersedia untuk berubah. Persoalan paling besar ialah, sediakah rakyat Kelantan untuk mengubah, membuat revolusi baru sehingga munculnya kerajaan baru di Kelantan, atau setidak-tidaknya Kelantan mempunyai pembangkang yang lebih kuat dengan memilih lebih banyak calon kemenangan kepada parti lain selain daripada PAS. Sudah 30 tahun PAS memerintah di Kelantan, tetapi apa yang anda dapat di sana, kata netizen, merujuk kepada rakyat Kelantan yang mengundi PAS menjadi kerajaan di Kelantan. Apakah perlu Kelantan berubah? Dan untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nenggiri menjadikan minggu ini penuh berakah dan berita baik untuk rakyat Malaysia. Kemenangan perpaduan melalui Barisan Nasional BN di Nenggiri menjadikan minggu ini penuh dengan barakah dan berita baik untuk negara ini, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Antaranya pengumuman Bank Negara Malaysia BNM bahawa keluaran negara kasar Malaysia KDNK meningkat 5.9% untuk suku kedua tahun ini melepasi jangkaan 5.8%. Ia adalah peningkatan sebanyak 1.7% berbanding 4.2% yang direkodkan untuk suku pertama pada tahun 2024 ini. Berita baik yang ketiga, kata Fahmi, adalah pengumuman kenaikan gaji untuk penjawat awam yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Ogos lepas. Anwar mengumumkan kenaikan gaji 15% kepada pegawai kumpulan pelaksana dan pengurusan dan profesional. Berita baik ketiga adalah apabila Jabatan Statistik mengumumkan kadar inflasi yang rendah berbanding kenaikan inflasi seluruh dunia. Kerajaan Malaysia membawa 40 rakyat Palestin yang sakit dan memerlukan rawatan bersama keluarga mereka masing-masing ke Malaysia. Juga menjadi berita gembira untuk rakyat negara ini selepas mereka sejak sekian lama membaca kunut nazilah untuk menghancurkan musuh umat Islam, yaitu Israel. Mangsa perang yang memerlukan rawatan ini dibawa dengan 2 kapal terbang tentera Malaysia dari Mesir, negara yang bersempadan dengan Gaza, yaitu Palestin. Kesemua mereka tiba dengan selamat kemarin di lapangan terbang Subang dan dibawa ke hospital di Malaysia untuk menerima rawatan oleh tentera Malaysia. Kini sah Awi adalah YB Baharu Nenggiri, BN kembali bergaya, PAS tersungkur teruk, dan Kelantan sedia untuk berubah. Sekian untuk kali ini, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya. Perikatan Nasional kalah di Nenggiri, prestasi terburuk dalam PRK. Wow, apa sebabnya sampai ianya menjadi prestasi paling buruk dalam PRK? Ada yang kata sebab Hadi, ada yang kata kerana Muhyiddin, dan ada yang ramai kata kerana lebay LV ataupun Ustaz LV, iaitu merujuk kepada Anwar Musa.
Apa pula pendapat Anda semua? Kekalahan PN di Nenggiri merupakan prestasi terburuk gabungan itu dalam pilihan raya kecil PRK sejak pilihan raya umum ke-15 PRU15. Sebelum ini, walaupun tewas dalam PRK seperti di Pulai dan Simpang Jeram, Perikatan Nasional berjaya meningkatkan atau mengekalkan peratusan undi mereka. Namun keadaan sebaliknya berlaku di Nenggiri. 100% tiada satu pun yang positif diperoleh oleh Perikatan Nasional PAS Bersatu. Kalau dulu walaupun kalah bilangan undi meningkat, atau kalaupun kalah mereka hanya kalah kecil, ada saja yang boleh dikata, yaitu ada pertambahan bilangan PDM menang atau sebagainya. Kali ini semuanya serba tak kena, semuanya kalah teruk ke belakang, tersungkur, dihumban masuk ke Gua Musang. Berdasarkan keputusan rasmi semalam, peratusan undi PN di kerusi tersebut merosot daripada 53,3% tahun lalu kepada hanya tinggal 38,7%. Jumlah undi yang diterima juga menurun daripada 6.517 undi kepada 5.739 undi. Pengarah operasi pilihan raya PN untuk Nenggiri, Anwar Musa, mendakwa lebih daripada 2.000 penyokong PN tidak keluar mengundi kerana BN telah membeli undi. Namun demikian tidak mempunyai apa-apa bukti. Namun dia tidak dapat menjelaskan atau dia tidak menjelaskan kaitan antara kedua-dua dakwaan tersebut. Peningkatan kehadiran pengundi dan keputusan di pusat daerah mengundi PDM juga menunjukkan terdapat peralihan undi kepada Barisan Nasional. Berbanding pilihan raya negeri tahun lalu, PRK kali ini hanya terdapat penambahan 40 pengundi berdaftar. Namun, kadar keluar mengundi kali ini jauh lebih tinggi, yaitu 73,9% berbanding 61% tahun lalu. Peratusan undi BN juga meningkat kepada 61,3% berbanding 46,7%. Manakala jumlah undi yang diterima juga meningkat 3.384 undi kepada 9.091 undi. Ini dapat dilihat berdasarkan keputusan di PDM, di mana BN menang 17 daripada 20 PDM berbanding hanya 7 PDM tahun lalu. Meskipun tewas di PDM ladang CSEDC, Kesedar Limau Kesturi dan Pasir Tumbo, Barisan Nasional berjaya mengurangkan majoriti PN daripada 3 angka di setiap PDM kepada tinggal 2 angka. Sebab sokongan beralih. Kemenangan BN di Nenggiri adalah kali pertama sejak PRU 15 selepas kerusi itu bertukar tangan. Apa sebenarnya yang mendorong peralihan sokongan kepada BN masih belum jelas buat masa ini. Antara sebab yang disebut-sebut ialah kemungkinan ada tindakan boikot daripada Bersatu. Nenggiri secara rasmi ditandingi oleh Bersatu, tetapi calon yang bertanding, Muhammad Rizwadi Ismail, adalah dari PAS dan diumumkan 2 hari sebelum hari penamaan calon. Manakala calon-calon yang dicadangkan oleh Bersatu telah pun diketepikan. Namun, antara perkembangan penting semasa tempoh berkempen ialah pemasangan mesin ATM pada 15 Ogos lalu di sebuah pasar mini di Kampung Jerek, Gua Musang, yang memberi manfaat kepada kira-kira 30.000 penduduk. Sebelum ini, penduduk di Nenggiri terpaksa berjalan sejauh 50 km ke bandar Gua Musang untuk mengeluarkan wang daripada ATM. Sementara itu, kerajaan pada Jumaat lalu mengumumkan skim kenaikan gaji untuk penjawat awam.
Ini juga merupakan PRK kali pertama di mana DAP, musuh lama UMNO yang kini menjadi sekutu, tidak terlibat dalam kempen. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, ditulis oleh Norman Rezwan. BN hantar terus PAS Perikatan Nasional terus ke dalam Gua Musang. Wow, macam main bola pula kan. Bila kalah masuk gua, bila kalah dia masuk gua karena troll. Ini kali ini bukan saja bola sepak, bahkan pilihan raya pun boleh dihantar masuk gua. Kali ini giliran Barisan Nasional hantar PAS Perikatan Nasional terus ke dalam Gua Musang. Dalam perjalanan ke Nenggiri sehari sebelum mengundi, saya hubungi pakar penganalisis dan strategi UMNO. Kata saya, nak belajar dengan UMNO bagaimana nak tackle pengundi muda. Dia ketawa sahaja dan memaklumkan kepada saya, BN lead 4 mata, iaitu sehari sebelum tarik mengundi. Kemenangan ini dianggap luar biasa kerana sebelum ini, dalam siri PRK, kesemua penyandang memenangi semula atau dalam maksud lain, mempertahankan kerusi. Kali ini, PAS tewas dan kesemua dakwaan penganalisis politik tidak boleh diguna pakai di Nenggiri termasuk saya sendiri. Ia benar-benar membuatkan kita hairan bagaimana undi Melayu berpihak kepada Barisan Nasional BN. Saya tidak menyebut PH kerana undi PH biasanya akan solid kepada kerajaan perpaduan. Ini kerana undi UMNO khasnya yang berlaku undi sabotaj dari ahli mereka sendiri. Jadi, semua andaian sebelum ini oleh penganalisis politik tersasar. Pertama, kawasan majoriti Melayu akan dikuasai PAS. Kedua, kawasan luar bandar akan dikuasai PAS. Ketiga, negeri Kelantan totok PAS. Penyandang pasti menang. Orang Melayu menolak Anwar dan Zahid. Di sel Melayu, topik kerajaan perpaduan. Semua ini tidak berlaku di Nenggiri. UMNO sudah bangkit, itu persoalan yang besar. Kemenangan di Nenggiri mempunyai indikator yang sangat besar kepada UMNO sendiri. Parti ini sudah bangkit dan mahu tidak mahu, saya kena ucapkan tahniahlah kepada Dr. Akmal kerana kejayaannya menarik anak-anak muda Nenggiri menyokong kerajaan perpaduan. Hanya dalam tempoh setahun undi BN meningkat 3,384 undi, manakala PAS kehilangan hampir 700 undi. Maksudnya pengundi UMNO yang dulu mengundi PAS kerana termakan hasutan persepsi telah kembali ke pangkal jalan. Ada 2 PDM, satu hanya seorang sahaja yang pilih surga, dan satu lagi PDM hanya 5 orang saja pilih surga, yang lain semua neraka jika mengikut tafsiran orang PAS. Saya bukan mahu mengambil kredit, tetapi dalam hati kecil berkata, formula yang pernah saya sebut 2023, mesyuarat media dan rakan-rakan parti saya sewaktu PRN dahulu, jangan fokus kepada ceramah-ceramah tetapi lebih kepada personal touch. Tapi ada suara sumbang menafikan, malas nak gaduh dalam mesyuarat. Siapalah saya untuk parti mendengar pandangan saya. Tapi UMNO menggunakan formula ini semula menurut pakar strategi parti itu 2 minggu sebelum pilihan raya ketika saya hadir mesyuarat di pejabat UMNO. Alasan saya ketika itu ialah siri ceramah-ceramah mega atau kelompok era sekarang ialah 80% dihadiri oleh orang luar atau ahli parti dan bukan pengundi kawasan. Pengundi atau orang kampung dah tak minat datang ceramah. Jika ada 30 orang hadir ceramah, kelompok hanya 6 hingga 7 orang pengundi kawasan, yang lain semua orang luar yang turun berkempen, dan jika 500 hanya 100 pengundi sahaja. PAS sebenarnya tertipu di Nenggiri. PAS juga tertipu di Nenggiri. Kononnya yang hadir itu ramai, tanda sokongan. Tetapi rupanya penyokong atau ahli mereka dari luar.
Ia tidak berkesan dan ceramah kelompok era sekarang adalah lebih style group study macam di IPT. Dalam skala yang kecil, 10 orang hadir, jumlah jauh lebih penting jika ke-10 orang itu pengundi bukan pengampu politik. Ia lebih berkesan selain ziarah rumah ke rumah bercakap dari hati ke hati dengan pengundi. Yang lain banyak gunakan media sosial, cuma cara kita sekarang ini salah. Saya tidak boleh memperincikan strategi di sini, tetapi apa yang saya katakan pendekatan itu salah. Proposal mengenainya hampir 90% siap, hanya tunggu masa pimpinan sudi mendengarnya. Personal touch rumah ke rumah, berborak di warung cara yang santai. Ziarah orang-orang sakit dan hadir ke majlis kenduri dan sebagainya, itu ramuan paling mujarab untuk kempen di luar bandar terutamanya. Bila pengundi dapat luahkan permasalahan setempat, mereka akan rasa lebih dihargai. Berbalik kepada kemenangan di Nenggiri, ada ramai yang kata antara faktor kekalahan di sana kerana lebay LV, Ustadz LV yang baru saja menjadi mualaf PAS. Hadir dengan jaket berbelas ribu dan topi harga lebih kurang 3,000, masuk kampung orang gah dengan cara kayangannya, barangkali penyumbang kara faktor kebencian orang Melayu. PAS jangan percaya mualaf, mereka hanya menyertai PAS kerana kecewa, tidak menjadi menteri lagi. Tiba-tiba mereka dahulu yang dikatakan curi duit rakyat Kelantan berpuluh juta, diangkat menjadi pimpinan. Silap besar. Saya tidak pasti pengundi Nenggiri undi kerajaan perpaduan kerana mereka dapat melihat kebaikan dari segi ekonomi yang dilakukan kerajaan. Bercakap soal ekonomi dengan fakta dan data-datanya di infografik bukan mudah difahami. Saya rasa keberkesanan bila BN khasnya memilih untuk melakukan personal touch di sana. Tiada maki hamun dalam ceramah, dan jika berceramah hanya dalam kelompok 10 orang sahaja, menerangkan agenda kerajaan perpaduan secara dekat. Bagi saya, ini faktor utama kejayaan BN dan tahniah juga parti-parti komponen seperti PKR. Sewaktu di pejabat cabang PKR Gua Musang, pimpinan kecil yang hadir bertungkus lumus memastikan 2,000 ahli di sana keluar mengundi. Akhir kata, BNPH berjaya menghantar PAS ke dalam Gua Musang. Bagi saya, perlahan-lahan rakyat sudah mula nampak kejayaan kerajaan perpaduan. Malah fitnah kepada DAP bolehlah dianggap overkill untuk kempen pembangkang. Harap orang Melayu buka mata. Jangan terpedaya dengan penglipur lara lebay politik. Bercakap berdegah-degang, tapi ibarat NATO. No action, talk only. Saya ingin mengucapkan secara pribadi kepada Ashraf Wajdi yang saya anggap nadi kejayaan BN di Nenggiri selain faktor calon yang sesuai di sana. Sanggup berkampung demi memastikan Nenggiri berjaya ditawan. Itulah Tan Sri, punca Tan Sri lah. Punca Tan Sri pakai LV lah paskala netizen perli Anwar Musa. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah kekalahan PRK Dun Nenggiri kali ini yang paling teruk dalam sejarah PRK disebabkan oleh kelemahan Tan Sri Anwar Musa? Ada netizen yang menulis, itulah Tan Sri. Punca Tan Sri pakai LV lah, pas kalah. Netizen memerli. Dipetik daripada Harapan Daily. Susulan keputusan pilihan rakyat kecil PRK semalam yang berpihak kepada kerajaan perpaduan, nampaknya Tan Sri Anwar Musa kini menjadi sasaran usikan dan sindiran pengguna media sosial. Mereka mungkin membalas belum ini Anwar Musa di dalam hantaran-hantaran beliau dan dalam kenyataan-kenyataan beliau seperti sombong mengatakan, wah, Ambo dah terkenal, masyur katanya. Dia masyur di Malaya kata beliau. Tetapi dia tidak sedar bahawa tindakannya itu kini mendapat perhatian semula oleh daripada netizen dan kini netizen pula memerli. Itulah Tan Sri. Punca Tan Sri pakai LV lah, pas kalah.
netizen Perli Anwar Musa. Anwar Musa boleh dikatakan watak utama yang memeriahkan kempen PRK kerana kontroversi jenama mewah yang digayakannya ketika bertemu penduduk kampung. Di Facebook, pengguna membanjiri akaun rasmi pemimpin PAS itu dengan mengaitkan kekalahan pembangkang disebabkan kesombongan Anwar Musa. Mereka antara lain mengatakan, kerana Anwar Musa lah calon bersatu yang sanggup keluar daripada parti PAS kalah di Nenggiri. Ada juga yang kata itulah calon parti bersatu adalah calon terjun, calon yang hanya bidan terjun, yang mana sanggup meninggalkan parti PAS, isi borang semata-mata mahu jadi calon. Beliau kini iaitu Anwar Musa kini digelar sebagai Ustaz LV gara-gara pakaiannya ketika bertemu orang asli di Nenggiri baru-baru ini. Itulah Tan Sri. Punca Tan Sri pakai LV lah pas kalah. Kalau Tan Sri pakai baju pagoda dengan seluar Yankee dan berselipar Jepun, barulah nampak berjiwa rakyat, kata seorang netizen. Satu lagi Tan Sri, lain kali janganlah bagi Maggie. Bagilah beg LV, bagi beg seorang satu. Baru cun, syoknya jadi bangsa LV, sindir Nizam. Ustaz LV sudah buat ucapan, N43 bijak memilih. Suara pembangkang perlu di Dewan Undangan Negeri, membawa suara rakyat. Jangan asik tukar kereta je, exco. Baru 3 kerusi takkan dah tak boleh tahan. Kuasa rakyat kena dengar, komen pula Muhammad Ismail. Pada masa sama, rata-rata menasihatkan agar PAS berhenti memburukkan parti lain yang bertujuan membunuh imej pihak lawan dalam ceramah-ceramah kempen mereka. Mereka menganggap pembangkang sudah terlebih mengata UMNO sehingga tertelan kahak sendiri. Mereka juga yakin kekalahan PAS bersatu di kerusi tersebut kerana kesilapan mereka sendiri yang bermain dengan fitnah. Terima kasih kena bantu burukkan UMNO. Rakyat bosan politik buruk memburuk, bunuh membunuh persepsi lawan. Berpolitik biar profesional, lawan prestasi, lawan merit. Bukankah orang Pak Kijo sendiri tak poven tak guna? Rakyat Nenggiri tahu siapa yang boleh harap buat kerja bela nasib mereka, kata Abdur Rahim. Sekian untuk kali ini. Sah Awi YB Baharu Nenggiri, Barisan Nasional kembali bergaya, PAS tersungkur teruk. Sekian dulu, kita jumpa lagi.